لله رب العالمين. والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب زدنا مستقيما وهداية للصواب. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم ألهمنا علما نعرف بها وألهم الملائكة المقربين واخرجنا وافتح علينا أبواب رحمتك وعلمنا أسرار حكمتك يا رب العالمين. رب اصلح لنا صرعنا ولساننا. قال الشيخ المسلم تلا نفعنا بأنه في الدارين. Dan kata Bujairimi rahimahullahu ta'ala, dan kerana inilah kata kil bagi syiar, yakni rambut yang tersebut itu dinamakan tahzif. Kerana dihazaf, yakni dihilangkan dia. Jadi masalahnya tahzif, artinya mahallut tahzif, itu tidak masuk di dalam kawasan muka. Hanya masuk di dalam kawasan kepala. Sebab dia rambut ditahzif itu bersambung dengan rambut kepala. Walaupun keadaan dia tu keluar daripada kawasan kepala, nampaknya masuk dalam kawasan muka. Maka dia panggil tahzif tu maknanya dulu belum pada tu satu baris. Dia kata maka tahzif itu iaitu barang yang diadat oleh perempuan dan asyraf mencabutkan dia supaya meluaskan muka. Maka dan kata Bujairimi rahimahullah, dan kerana inilah, kerana adat oleh perempuan dan orang dan asyraf mencabutkan dia, kata kil bagi syiar, yakni rambut yang tersebut itu dinamakan tahzif. Sebab dia hazaf, yakni dihilangkan dia. Sebab rambut di sininya, ditahzif di sini biasanya orang buang, menghilang, dia cukur, dia cabut, supaya kawasan muka dia tu nampak luas. Tetapi itu bukan dia kawasan muka, bukan masuk dalam kawasan kepala. Dan pulaknya dan mehadkan, yakni menghinggakan tahzif itu, iaitu jadi dan mehadkan, yakni menghinggakan, ini musakatkan tahzif itu. Tahzif itu iaitu bahawa barang yang dibentangkan tali dihantar satu pihak di atas telinga dan satu pihak yang kedua di atas permulaan dahi bersama-sama, dan dikandaki dengan atas telinga, iaitu suku, yakni juzuk yang hampir daripada anak telinga. Tiada dikandak dengan daun yang di atasnya atas anak telinga, dan dikandak kepalanya kepala telinga. Nyo tak nak. Dan dikandak kepala telinga. Nyo tak nak. Suku yang berbetulan dengan tali tudung, dengan awal tali tudung, hampir, yakni yang hampir dengan anak telinga, dan tiada dikandak dengan dia atas kuping telinga, yang daripada pihak kepalanya.
Kerana bahwasanya tiada ia berbetulan dengan permulaan tali tudung. Dengan tali tudungnya. Intaha. Yang ini adalah yang dikandaknya kepala pohon telinga, bukan kepala daun telinga. Ini nak cerita sakatan tahzif. Yang mana, tapi untuk nak tahu mana dia tahzif lah. Tetapi tahzif tu tetap dah katanya cukur tak cukur pun dia masuk dalam kawasan kepala, tak masuk dalam kawasan muka. Hukumnya tetap gitu, walaupun dia cukur sekalipun tak wajib basuh di situ sebab masuk dalam kawasan kepala. Maka di sini sekadar nak tahu, nak kenal mana dia ke tempat tahzif. Itu saja. Tapi hukum dah tetap. Jadi tahzif tu, mahal tempat tahzif tu itu kepala, bukan dia muka. Maka dia kata dan mahadkan, yakni menghinggakan, yakni mesakatkan. Tahzif itu iaitu bahawa barang yang dibentangkan tali. Jadi kita ambilkan suatu tali, kita bentangkan. Lepas tu tali itu dihantarkan satu pihak di atas telinganya. Dibentangkan tali, dihantarkan satu pihak, satu hujung dia di atas telinganya. Dan satu pihak yang kedua, pihak satu lagi pula, di atas permulaan dahi. Bersama-sama ini tarik betul tu. Jadi kita ambil satu benang ke, tali ke, kita letak di sini. Jadi yang pertama letak di sini, lepas tu naik betul sampai ke dahi. Ni di sini. Maka yang turun di sini. Dia straight naik ke sini, maka yang ke bawah ni tahzib, yang atas tu bukan dia tahzib. Ini sekadar nak tahu apa di manakah yang panggil kata tahzib. Tetapi mahal tahzib tu kepala. Ini sekadar nak tahu yalah. Nak tahu katanya di mana kawasan tahzib. Tapi tahzib tu kepala. Jadi kita letak benang, kita pegang benang tali ke hujung sini, hujung di sini. Tarik bagi dia betul. Maka yang keluar sebelah bawah ni itu tahzib. Yang masuk dekat kepala tu itu bukan dia tahzib. Itu sekadar nak tahu je lah. Tapi hukumnya tetapnya begitu. Jadi tengok dia katanya barang yang dibentangkan tali dihantarkan satu pihak di atas telinga dan satu pihak yang kedua, pihak satu lagi, hujung satu lagi lah, di atas permulaan dahi. Permulaan dahi di tengah ni lah. Jadi turun sampai ke sini. Maka yang betul, yang ke bawah pada tali itu dikatakan tahzib. Ini bentangkan tali ini bukan nak tahu kawasan muka ke tidak. Cuma nak tahu kawasan itu tempat yang panggil tahzib. Tetapi tahzib ialah kepala. Kawasan kepala. Itu saja. Dan dikandaki dengan di atas telinga. Tadi dia katanya dibentang satu pihak di atas telinga. Dikandak dengan kata yang atas telinga tu iaitu satu suku yang hampir daripada anak telinga. Di sini. Bukan maksudnya sini. Bukan maksudnya sini. Bukan maksudnya sini. Jadi satu hujung talinya mulai di sini. Naik ke atas. Dan
dan dikandak dengan atas telinga, dia kata tadi itulah satu suku, suku yakni juzuk, suku yang hampir daripada anak telinga. Yang anak telinga yang ni, yang kecil sini, ini anak telinga. Yang hampir tu depan dia. Dan tiada kandak dengan daun telinga yang ada atasnya, bukan maksudnya daun yang sini. Dan dikandak kepala telinga, nyotana. Dan dikandak kepala telinga suku yang berbetulan dengan awal tali tudung yang hampir dengan anak telinga. Sini ni anak telinga, yang turun di sini, tali tudung mana antara tu lah. Jadi di sinilah. Jadi mana di sini anak telinga, lepas tu di sini tali tudung, maka celah-celah. Kita letak benang betul dengan anak telinga ni, tepat yang kosong sikit, naik kepada dahi. Maka yang ke bawah tu, yang ke bawah pada tali tu dikatakan tahzif. Tapi itulah seperti kata tadi itulah. Betang tali nak tahu tahzif di mana. Bukan nak ceritakan tahzif tu muka, bukan dia begitu. Dan tiada dikandak dengan dia dengan kepala telinga atas kuping, yakni cuping telinga yang daripada pihak kepala, bukan dia. Bukan dikandaknya di sini. Ni tepat kalau kita letak speknya, kaki speknya letak di situlah. Kaki spek di sini. Bukan maksudnya sini, bahkan di sini. Ni ujung ni naik ke sini. Kerana bahawasanya tiada berbetulan dengan permulaan tali tudung. Kalau atas ni tepat letak kaki spek ni, dia tak berbetulan dengan tali tudung. Intah. Yang ni adalah yang dikandakinya kepala pohon telinga, bukan kepala daun telinga. Situlah. Jadi maksudnya kita letak benang ke tali ke di sini, tarik naik betul sampai ke dahi. Yang ke bawah pada tali itu dikatakan tahzif. Gitulah. Itu tak pentinglah. Cumanya kita tahu katanya di sini, rambut di sini itu masuk dalam kawasan kepala. Cumanya apabila tapi dia wajib apabila kita basuh muka tu, sebelah sekeliling mukanya, seluruh muka tu wajib kita melampau kepada jihad kepala. Jadi seluruh muka tu tak boleh kita basuh betul-betul sakatan muka, mesti masuk sedikit sebelah atas, masuk sedikit dalam kawasan kepala. Jadi sebelah tepi ni mesti ke bawah sampai ke leher sikit, supaya yakin katanya semua muka dibasuh. Jadi supaya kita yakin bahwasanya semua muka dibasuh, mesti kita kena melampau pada kawasan di luar pada kawasan muka. Kalau tidaknya, tak yakin katanya semua muka dibasuh. Jadi untuk nak yakinkan katanya semua muka dibasuh, bulatan mukanya dibasuh, mesti kelilingnya mesti melampau. Begitu. Melampau jadi keluar, jadi basuh tu kita kena ambil sikit sebelah atas tu, kena masuk sikit dalam kawasan kepala. Sebelah bawah tu kena masuk sikit dalam kawasan leher. Jadi contohnya kalau dalam kitab kita ni dia ada buat apa persegi ya. Dia ada buat apa persegi ni. Kalau contohnya ini sakatan muka, jadi mana kita masuk kena luar daripada garisan dia. Kena keluar. Kalau dalam kitab tu dia ada buat garisan, buat lingkungan apa persegi tu. Maka kalau contohnya kalau itu muka, mesti kita kena basuh. Sekeliling ni kena basuh luar. Jadi maknanya untuk nak yakin katanya semua muka dibasuh, maknanya kita kena basuh keluar sedikit daripada garisan muka. Itu wajib. Untuk nak jadi sepenuh basuh muka, mesti dikeluarkan sedikit.
Itu masuk dalam kaedah tanya mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Dan ketiga daripada rukun-rukun wudu daripada furudil wudu atau daripada rukun-rukun wudu membasuh tangan. Dulu dah buat jagaan bahawasan dikehendaki dengan membasuh ialah terbasuh. Dengan sendiri ataunya dengan perbuatan yang lain. Dikehendak dengan membasuh ialah terbasuh. Dan pulanya dikehendak dengan basuh itu meratakan air pada badan serta ada mengalir. Kalau tidak jadi sapu. Maka yang ketiga membasuh tangan. Kemudian mana dia tangan? Tangan dia katanya dan hakikat yang dikatakan tangan itu dan hakikat yang yang dipanggilkan tangan itu tepat yang dipanggil kata tangan itu anggota yang dipanggil kata tangan itu daripada anak jarinya hingga kepada bahu. Ini tangan mulai daripada jari sampai ke bahu. Itu hakikat tangan pada asal lurahnya. Ini tak nak cakap dalam bab wuduk lagi. Dalam bahasa lurahnya sebut kata tangan, bahasa Melayu kita pun begitu kan. Sebut kata tangan tu mulai daripada jari sampai ke bahu. Sebut kata tangan. Di situ. Tetapi yang dikehendaki di sini ini pada bab wuduk. Tadi katanya mulai daripada anak jari, hujung anak jari sampai kepada kepala bahu, itu pada asal panggilan tangan. Pada asal lurahnya. Tetapi yang dikehendaki di sini pada bab wuduk, dua tapak tangannya dan dua lengannya serta dua mirfaknya. Yakni pergelangan siku. Tetapi yang dikehendaki di sini dua tapak tangannya. Jadi dimaksud dengan dua tapak tangan tu bilang di sini. Mulai daripada sini sampai ke hujung jari. Jadi sini sampai ke hujung jari tu dikehendak dengan dua tapak tangan di sini. Dan dua lengan. Yang sini panggil lengan. Mulai pada di sini, di sini sampai di sini, dia panggil lengan. Serta mirfak. Serta dua mirfaknya, bahasa Arab. Bahasa Melayu, pergelangan siku. Betul dengan siku lah, sendi siku lah. Pergelangan siku. Jadi maknanya mulai daripada hujung jari sampai ke siku. Itu saja yang dikehendaki katanya tangan. Yang mana sebut dalam ayat katanya wa aydiyakum ilal marafiq. Wa aydiyakum ilal marafiq, dan tangan-tangan kamu sehingga siku. Maka mulai daripada anak jari sampai ke siku saja yang diwajib basuh pada ambil wuduk. Yang dikehendaki dengan tangan dalam bab wuduk. Dan jika tengok sekali lagi, tetapi yang dikehendak di sini dua tapak tangan dan dua lengan serta dua lengan tu kira sekali dengan siku. Jadi maknanya sampai ke sinilah kalau kita jamuh tu sampai pergelangan siku, sendi dia. Tetapi apabila kita basuh tu yang wajib asalnya sampai ke siku saja. Tapi
apabila kita basuh seperti kata tadi pada muka tadi, untuk nak yakin katanya semua di siku, di tangan tu dibasuh, mesti kita kena basuh naik sedikit daripada kawasan siku. Adapun sampai ke bahu, itu sunat. Jadi kita basuh tu kalau sekadar betul-betul dengan sendi siku tidak memadai lagi. Tidak memadai, bahkan mesti kita melampau naik kepada atas sedikit daripada siku supaya yakin katanya semua seluruh tangan tu dah dibasuh. Jadi naik sedikit pada siku. Kemudian atas pada di situ sampai ke bahu itu sunat. Jadi pendek katanya kalau nak kira sekali dengan yang afdal, yang wajib, yang sunat, yang afdal, kita basuh mulai pada bahu. Nak ambil kesemuanya sekali dengan wajib, sekali dengan sunat yang afdalnya, kita basuh sampai ke bahu. Kalau nak borong lah, nak ambil kesemuanya, kita basuh sampai ke bahu. Jadi mulai pada hujung jari sampai kepada pergelangan siku, itu wajib dengan secara asal. Dan wajib untuk nak mespenuhkan basuh tangan, naik sedikit daripada kawasan siku. Tinggi sikit daripada kawasan siku. Dan atas pada tu afdal, sunat. Dan jika berbilang, maka wajib dibasuhkan sekaliannya. Dan jika berbilang, yakni pihak kanan, pihak kiri itu berbilang. Jadi, ya kita ni kanan satu tangan, kiri satu tangan. Mana jika berbilang, mana kanan ada dua tangan, kiri ada dua tangan. Begitu. Kalau tidak, kiri kanan tu dah berbilang. Jadi sebelah-sebelah tu ada dua masalah. Dan jika berbilang, maka wajib dibasuh sekaliannya. Berbilang, kalau nak tengok contoh berbilang tu orang berala orang orang Hindu. Berala orang Hindu tu dia banyak tangan dia. Sekiranya kalau manusia jadi macam tu, maka wajib kena basuh ke semua. Sebab katanya sebelah-sebelah tu 5 tangan, 12 tu 10 tangan. Ada gambar patung dia. Maka sekiranya kalau manusia jadi begitunya, maka wajib basuh ke semua ketika ambil wuduk. Dan jika berbilang, maka wajib dibasuh sekaliannya, semua. Kalau sebelah kanan tu ada 3 ke, ada 2 tangan ke, maka wajib kena basuh kedua-dua. Kalau ada 3, kena basuh 3-3 tu wajib dibasuh ke semua. Itulah. Malaikan yang lebih dengan yakin. Jadi katanya wajib dibasuh ke sekalian, yakni jikalau asal kedua-dua. Jikalau maknanya kita katanya tangan sebelah kanan dia tu ada 2. Tapi dua-dua tu apa dia? Yang asal kedua-duanya. Jadi asal tu maknanya sama dengan yang satu lagi. Lagi pula boleh bergerak, boleh pegang, boleh buat tu sama-sama lah kedua-duanya itu. Kalau begitu jadi asal keduanya, maka wajib basuh. Malaikan yang lebih. Yang lebih yang jadi tambahan. Yang lebih yang jadi tambahan daripada asal. Yang asal tu satu, lepas tu ada satu lagi tu bukan asal, bahkan yang jadi lebih, jadi tambahan. Dengan yakin. Kalau yakinlah, jadi lebih, jadi tambahan di atas yang asal tu dengan secara yakin. Kalau tak yakin, kena basuh juga. Seperti tumbuh ia atas perbetulan dengan siku. Seperti tumbuh ia yang lebih atas siku.
Ini tumbuh pada siku. Jadi dia turun daripada bahu sampai ke sini satu. Kamar dia betul dengan siku jadi dua. Jadi pecah. Jadi macam macam ni lah. Ni satu lengan, ni satu lengan. Seperti tumbuh ia dah pakai tumbuh, tambah. Seperti tambah ia atas atas siku. Bukan sebelah atas. Bukan maksud sebelah atas pada siku. Mana tumbuh atas siku maknanya daripada di sini. Jadi maknanya di sini satu. Apabila sampai di siku pecah dua. Jadi macam kita buat beginilah. Siku daripada bahu sampai ke siku. Apabila siku tu jadi dua lengan. Begitu. Tapi yang ingat kata yang kalau asal kedua-dua maka wajib kena basuh kedua. Tapi kalau yang tambah satu, yang asal satu, maka yang asal wajib basuh, yang tambah tak wajib basuh. Tengok. Maka tiada wajib membasuh dia yang di luar daripada maka tiada wajib membasuh dia basuh yang lebih yang di luar daripada berbetulan dengan siku. Maka tiada wajib membasuh dia yang lebih. Yang lebih tu yang di luar daripada yang berbetulan dengan siku. Jadi dia begini. Maaf kita ni wajib basuh sampai ke sini. Asalnya wajib basuh tangan maknanya basuh sampai ke siku. Maka sekiranya kalau yang tumbuh tu, yang datangan tu mulai daripada siku sampai ke hujung jari, maka sekiranya kalau ada tumbuh, ada tambah, semuanya wajib kena basuh. Tapi kalau dia atas pada siku sampai ke bahu, sekiranya kalau keluar daripada atas pada siku, lagi pulanya bukan asal, maka tak wajib kena basuh. Contohnya, gini. Dia ada satu lagi di sini. Kita katanya tak besar sangat. Lebih kurangnya besar ni aja atau besar sikit. Duduk di sini. Ada di sini. Maka sini dia maknanya ada dia ni atas pada kawasan yang diwajib daripada basuh. Lagi pulanya ada di sini keluar macam tangan lah. Nampak ada jari sikit, ada juga macam siku tak siku. Maka yang ni tu tak wajib dibasuh sebab dia tumbuh lebih tambah di atas tempat yang bukan kawasan yang wajib basuh. Tapi kalau di sini, kalau ada di sini, di kawasan wajib kena basuh. Atau di sini, artinya di jari ni, maka wajib dibasuh. Sebab dia naik daripada ada di tempat yang wajib dibasuh. Begitu. Itu maknanya maka tiada wajib membasuh dia yang lebih, yang di luar daripada berbetulan dengan siku. Luar tu mana sebelah atas pada siku. Sebab kalau mulai pada siku ke bawah tu, itu kawasan yang wajib kita basuh. Maknanya yang maka tiada wajib membasuh dia yang di luar daripada berbetulan dengan siku.
dan wajib membasuh perbetulan dengan siku hingga ke hujung jari. Sekiranya kali yang tambah tu mula betul dengan siku dia naik. Naiknya begini, mulai daripada siku ada satu lagi. Artinya sini ada satu lagi. Atau sini ada satu lagi. Tapi bukan asal. Tapi bukan asal. Kalau asal wajib kena basuh. Dah. Kalau di sini wajib kena basuh ke semua. Bertambah ke, asal ke, boleh guna ke tak boleh guna, maka wajib kena basuh ke semuanya. Begitu ya. Dan itu makna dan wajib membasuh perbetulan dengan siku hingga ke hujung jari. Wajib kena basuh. Boleh guna ke tak boleh guna, boleh pegang dengan dia ke tak boleh pegang dengan dia, wajib kena basuh ke semuanya. Dan jika panjang daripada asalnya, daripada yang ada asalnya. Contohnya, mula di sini. Yang mula ada di sini. Ada di siku. Naik satu lagi. Satu lagi ni lebih panjang daripada yang ni. Yang ni yang asal. Yang ni yang asal. Lepas tu yang ada naik di sini ni, yang ada tumbuh di sini satu lagi tu naik panjang. Kalau kira tu sampai lebih pada hujung jari. Panjang daripada jari yang asal. Sekalipun wajib dibasuhkan juga. Artinya keluar di sini. Keluar di sini. Maka keluar di sini tu ada jadi satu tapak tangan satu lagi. Lepas tu panjang dia, jari dia ni panjang daripada jari yang asal sekalipun wajib dibasuh juga. Tiada wajib pula membasuh yang lebih daripada perbetulan dengan hujung jari. Tiada wajib pula membasuh yang lebih daripada berbetulan dengan hujung jari. Inilah pada yang tumbuh daripada had yang tiada wajib membasuh dia. Dan jika tumbuh ia di dalam had sikunya, maka wajib membasuh dia. Tiada wajib pula membasuh yang lebih daripada berbetulan dengan hujung jari. Nampaknya kita akhir di situ dulu. Semacam nak keliru ibarat. Tiada wajib pula membasuh yang lebih daripada perbetulan dengan hujung jari. Nanti kita tengok semula. Kita akhir di situ dan tiada wajib pula membasuh yang lebih daripada perbetulan dengan hujung jari. Wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم افتح علينا فتوح العارفين ونور قلوبنا من نورك الكريم واجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم إنا نسألك ما قرأناه وما حفظناه وما سمعنا فرضنا علينا وافتح تدينا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Jazakallah khairan jazak Baba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Baba. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.